Assalamualaikum. Bersama saya dalam channel AJ Roslan untuk PDP Strength of Materials, di mana pada kali ini kita akan melihat pada subtopik shear force dan bending moment. Contoh 2. Katakanlah saya ada satu rasuk yang disangka mudah pada titik A dan D seperti dalam gambar rajah. Carikan nilai shear force pada rasuk berkenaan jika beban yang dikenakan adalah 30 kN dan 20 kN seperti dalam gambar rajah. Step yang pertama, kita perlu membuat seimbangan daya. Jumlah daya ke atas sama juga dengan jumlah daya ke bawah. RA tambah RD sama juga dengan 30 tambah 20. Maka nilai RA sama juga dengan 50 tolak RD untuk persamaan 1. Jumlah momen melawan arah jam sama juga dengan jumlah momen mengikut arah jam. Moment adalah jarak darab dengan daya. Daya darab dengan jarak, iaitu 30 darab 2 tambah 20 darab 8 sama juga dengan RD darab 10. Maka RD dia adalah 22 kN. Step yang kedua, kita gantikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1, di mana kita akan dapat nilai RA adalah 28 kN. Step yang ketiga, lakarkan free body diagram, di mana daripada gambar rajah kita akan tukarkan bahagian sangga di bawah tu kepada nilai RA dan RD. Kemudian lakarkan shear force diagram. Untuk mendapatkan nilai shear force diagram, kita perlu melihat step yang keempat, iaitu pada titik X sama juga dengan 0, jumlah daya dia adalah 28. Pada X sama juga dengan 2, jumlah daya dia adalah negatif 2. Pada X sama juga dengan 8, jumlah daya dia adalah negatif 22. Pada X sama juga dengan 0, jumlah daya dia adalah 0. Seterusnya, step yang kelima, kita perlu lakarkan bending moment diagram. Bending moment diagram adalah luas di bawah graf. Jika graf kita segi 4, so darablah panjang darab dengan lebar, di mana pada titik X sama juga dengan 0, moment dia adalah 0. X sama dengan 8, moment dia 56 tolak 12, dan seterusnya. Kita melihat pada contoh 3. Katakanlah saya ada satu rasuk yang disangka mudah pada titik A dan D dengan dikenakan daya sebanyak 30 kN, dan juga diminta untuk mencari dan juga dikenakan beban teragih seragam, 30 kN per meter. Carikan shear force diagram, lakarkan shear force diagram, bending moment diagram, dan juga titik maksimum di mana daya bertindak seperti dalam gambar rajah 7.3. Step yang pertama, kita perlu buat seimbangan daya. Jumlah daya ke atas sama juga dengan jumlah daya ke bawah, di mana RA sama juga dengan 180 tolak RD. Jumlah momen melawan arah jam sama juga dengan jumlah momen mengikut arah jam. Maka kita akan dapat nilai RD sama juga dengan 90 kN. Dan masukkan persamaan 2 dalam persamaan 1, kita akan dapat nilai RA. Seterusnya, step yang kedua, lakarkan free body diagram, di mana kita tukarkan bahagian bawah tu, masukkan nilai RA di 90 dan RD dia adalah 90. Step yang seterusnya, kita perlu membuat lakaran shear force diagram.
di mana shear force diagram adalah daya yang bertindak pada titik X sama juga dengan kosong, V dia 90. Pada X sama dengan 8, V dia adalah negatif 90. Pada X sama dengan 10, V dia adalah kosong. Masukkan nilai tadi ke dalam shear force diagram kita. Step yang keempat, kita perlu mengira bending moment diagram, di mana bending moment diagram adalah luas di bawah graf. Kita perlu mencari luas di bawah graf. Jika gambar rajah kita adalah segitiga, kita perlu mengambil kira untuk mencari luas segitiga. So, untuk kes kita perlu cari MA, MB, MC dan juga MD. Nilai-nilai yang kita dapat tadi, kita perlu masukkan ke dalam graf. Maka kita akan dapat graf seperti di gambar rajah. Step yang seterusnya, kita perlu mencari nilai maksimum di mana daya bertindak. Maka kita perlu menggunakan konsep segitiga serupa. Kita lakarkan segitiga yang berada dalam graf kita dan kita masukkan, dan kita perlu cari di manakah jarak X, iaitu jarak maksimum yang berlaku. X per 90 sama juga dengan 6 tolak X per 90, maka jarak X adalah 3 tambah dengan 2 mm yang tepi tadi. So, jarak X berlaku pada 5 mm, di mana pada 5 mm dah nilai maksimum yang perlu kita baca di dalam graf. Sekian saja untuk hari ini. Bertemu lagi pada siri-siri akan datang. Terima kasih.